Saham Mastermind Session dah go live. Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera buat followers tercinta di Nizam Malik Page yang menonton secara live, yang bersama-sama dengan saya Wani dari tim Saham Mastery untuk segmen yang sangat eksklusif ini, iaitu segmen Saham Mastermind Session. Jadi kepada anda yang sedang menonton secara live, respon dulu dengan saya. Komen-komen di ruangan komen. Adakah suara saya jelas? Line internet kita okey ke tidak sebelum kita panggil tetamu jemputan kita iaitu Puan Dina Talib bersama-sama dengan kita. First thing first, respon dulu dengan saya. Jangan ke mana-mana, stay tune. Dan klik like dan juga share. Kalau anda rasakan perkongsian ini bermanfaat, jom kita bantu lebih ramai lagi kawan-kawan kita untuk dapat manfaat daripada perkongsian saya, perkongsian berkenaan dengan Saham Mastermind Session pada episod hari ini. Okay? So kepada anda yang baru menonton, yang baru first time join this live, yang baru saja follow kami di Nizam Malik Page, follow Saham Mastery, subscribe our YouTube channel dan sebagainya, anda sekarang berada dalam segmen yang sangat eksklusif, segmen Saham Mastermind Session yang bersiaran setiap hari Rabu jam 3 petang khususnya di Nizam Malik Page dan juga di YouTube channel Saham Mastery. Okay? So kita tunggu dulu lebih ramai rakan-rakan kita. Sambil-sambil tu anda respon dengan saya, anda komen-komen di ruangan komen. Adakah anda sudah ready? Adakah anda sudah ready untuk mendengar perkongsian daripada tetamu jemputan kita iaitu Puan Dina Talib? Okay? So saya nak beritahu anda dalam segmen Saham Mastermind Session ataupun secara singkatannya SMS, segmen ini kami datangkan mereka yang dulunya newbie, tak tahu nak buat profit dalam saham, zero knowledge, terkial-kial dalam pasaran saham, nak tekan kat mana ni pun tak tahu. Tetapi sekarang ni mereka berjaya buat 3 angka, 4 angka, ada yang sampai 5 angka profit dalam pasaran saham. Menarik tak? Jadi dalam segmen Saham Mastermind Session ni, kami nak panggil mereka, tetamu jemputan ni mungkin daripada grup Premier Saham Mastery, Warren Secret Saham Mastery, untuk mereka sharekan mereka punya pengalaman. Kita nak tahu pengalaman mereka, macam mana mereka orang berjaya. Rahsia orang berjaya dengan cepat adalah bila kita tengok orang lain berjaya dan kita ikut jejak langkahnya. Kita tak payah pening-pening. Kita follow orang berjaya, apa yang dia buat, apa yang dia praktikan. So kita akan berjaya dengan lebih cepat dan pantas. Okay? Jadi kepada anda yang sedang menonton, yang nak berjaya juga dengan cepat, jadi komen-komen dulu di ruangan komen, say hi, boleh berkenal-kenalan juga. Okay, sebelum tu dan juga kalau anda excited, anda dah ready untuk kita bersama dengan Puan Dina Talib yang merupakan one of student Premier Saham Mastery, komen-komen di ruangan komen. Komen ready. Komen R-E-A-D-Y. Okay, ramai tak yang dah ready? Ramai tak yang dah tak sabar untuk saya panggil Puan Dina Talib bersama-sama dalam studio yang ketujuh ni? 7 studio kau. Alright. Okay, saya nak tengok dekat komen dulu. Ada tak yang saya kenal? Ada tak yang respon? Ada tak yang say hi, yang komen ready? Ada tak yang menonton secara live, yang nak berkenal-kenalan dengan kita? Okay. Hai Wani, hai Tahniah Puan Dina, hai jelas-jelas terbaik. Okay. Assalamualaikum, salam. Okay. So kepada anda yang sedang menonton secara live, okay, so sebenarnya apa yang saya suka tentang segmen Saham Mastermind Session ni adalah basically kalau kita newbie, kita zero knowledge, kita tak tahu betul ke kita boleh berjaya dalam pasaran saham. Maklumlah, pastinya di antara kita bila nak masuk dalam pasaran saham, kita rasa perasaan yang bolehkah kita berjaya dalam pasaran saham? Bolehkah kita buat duit? Bolehkah kita profit dalam pasaran saham? Ramai orang yang bermindset macam tu. Tapi sebenarnya bila kita adakan segmen Saham Mastermind Session, kita nak buka minda anda. Kami nak anda nampak bahawa kalau mereka pun boleh berjaya, kenapa tidak anda? Kalau mereka pun yang merupakan tetamu-tetamu jemputan kita yang berbeza latar belakang, berbeza umur, berbeza pekerjaan pun boleh berjaya. Macam ramai orang di luar sana, kenapa tidak anda? Okay, jadi dengan Saham Mastermind Session ni harapnya dapat memberi sedikit, tak banyak pun, sedikit pun tak apa, cetusan inspirasi buat newbie saham supaya anda yang newbie dapat semangat, dapat juga nampak bahawa anda pun boleh berjaya sama atau lebih
lebih seperti mereka yang kita jemput. Okay, alright, jadi kepada anda tu, jom sama-sama menonton Saham Mastermind Session setiap hari Rabu jam 3 petang bersama-sama dengan saya Wani dari tim Saham Masri. Okay, jadi kita nak panggil tetamu jemputan kita, tak lain tak bukan, tanpa membuang masa, dah ready lama tu, dah sangat-sangat tak sabar untuk join Saham Mastermind Session pada episod hari ini, iaitu pada 30 Disember 2020, penutup SMS pada tahun ini. Siapa lagi kalau bukan Puan Dina Talib yang merupakan seorang wanita besi, saya panggil. Boleh tak macam tu? Okay? Seorang wanita besi yang sangat komited mendalami ilmu saham sebenar, sangat komited dalam pembelajaran saham. Kalau Tuan Nizam buat live, kalau tim Saham Masri buat live, dialah orang yang pertama join live, yang komen, yang share. Jadi saya nak anda pun sama macam Puan Dina, committed dan bersemangat. Boleh tak semua? So kalau boleh, komen-komen di ruangan komen, okay? So apa kata kita panggil Puan Dina masuk dekat talian. Kita dah ada Puan Dina sebenarnya di hujung talian, alright? Okay. Alright, so itulah dia Puan Dina Talib kita, wanita besi saya gelarkan. Okay, so Assalamualaikum Puan Dina. So tahniah dan terima kasih kerana sudi menyambut baik kita punya undangan untuk bersama dalam Saham Mastermind Session. Okay, jadi sebelum kita memulakan sesi Saham Mastermind Session kita, Puan Dina boleh perkenalkan diri dulu. Ramai orang yang mungkin belum mengenali Puan Dina, tapi saya percaya Saham Masri cukup mengenali Puan Dina. So Puan Dina boleh perkenalkan diri dulu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wani dengar Wani? Oh, dengar, saya dengar. Saya Dina Talib. Sekarang apa? Assalamualaikum. Saya gugup sebenarnya ni. Tak apa, kita slow-slow je. Macam Wani. Saya sekarang ni terlibat dalam pasaran saham lah. Sejak PKP 2 actually. Apa yang Wani tanyakan tadi ya sebenarnya? Wani? Saya berasal daripada Muar Johor. Orang Johor jugalah, sama seperti tim Saham Masri yang lain. Sekarang ni seorang suri rumah, tak bekerja sejak 8 tahun yang lalu. Okay, so tadi kita ada masalah teknikal sedikit. Jangan ke mana-mana, biasalah kalau nak buat live ni ada je yang cemburu. Line terbakar sikit tadi. Sebab kita dah ada 153 orang yang sedang menonton secara live. Ramai yang sukakan segmen Puan Dina ni lah saya rasa. Jadi apa kata kita teruskan memanggil Puan Dina untuk share beliau punya journey dalam pasaran saham, okay? So kita sambung. Jom Puan Dina, silakan. Okay. Alright, so Puan Dina, first thing first, Puan Dina dapat dengar suara saya dengan jelas? Ya, dengar Wani. Okay, so tadi line terputus sikit, ada problem teknikal lah dekat bahagian studio nombor 7 ni. Okay, so Puan Dina boleh sambunglah perkenalkan diri. Puan Dina cakap tadi dari Johor tetapi duduk dekat Shah Alam, betul? Duduk kat Selangor ke macam mana? Saya duduk di okay. Shah Alam. Okay, jadi mungkin Puan Dina boleh share sedikit latar belakang Puan Dina, mungkin pekerjaan, mungkin sekarang ni tengah buat apa, silakan. Saya sekarang ni saya seorang suri rumah, dah tak bekerja sejak 8 tahun yang lalu lah atas masalah kesihatan. Sebelum tu saya bekerja, saya bekerja di sektor swasta basically.
Itu saya. Okay, so 8 tahun menjadi suri rumah sebab ada masalah kesihatan. Okay, so kalau tak keberatan, kalau boleh Puan Dina share, 8 tahun ada masalah kesihatan, kalau boleh Puan Dina share sedikit apakah mungkin yang membuatkan Puan Dina fokus untuk jadi seorang suri rumah? Saya 8 tahun yang lalu saya seorang pekerja swasta lah. Saya latar belakang saya ialah perakaunan. So saya bekerja di sebuah syarikat swasta. Pada pada hari kejadian yang tersebut saya diserang aneurism, iaitu stroke lah. Kalau orang biasa kenali sebagai stroke. So sejak daripada itu saya dah tak bekerja dan duduk di rumah saja. So ini first saya dengar sebenarnya. So bermakna kalau nak jadikan cerita, Puan Dina merupakan seorang accountant di salah sebuah syarikat swasta dan menjadi suri rumah disebabkan terkena serangan stroke lah. Jadi disebabkan itu Puan Dina fokus dan juga menjadi suri rumah sepenuh masa. Betul? Ya betul Wani, tepat sekali. Alright, so menarik cerita ni. Jadi saya nak tahu juga, since macam tu, so masa bila start Puan Dina ni tahu pasal saham, kenal pasal saham? Adakah masa zaman kerja accountant lagi ataupun baru-baru je masa PKP ke? So macam mana tu? Sebab saya background accounting, perakaunan, jadi salah satu subjek lah, subjek is pelaburan. Jadi pelaburan saham ni telah saya kenali sejak daripada pengajian lagi lah basically. Saya pada masa tu saya tak terlibat secara aktif sebab masa sebelum tahun 2000 tak ada kemudahan seperti sekarang, ya betul. Jadi saya ada membuat pelaburan sebelum ni tapi through Remiser. Okay, so kiranya memang berlatar belakangkan sebagai orang kata dalam bidang finance. So maksudnya memang dah tahu saham ni dari awal lagi dan pernah terlibat saham tapi melalui Remiser. Okay, so itu sedikit sebanyak tentang Puan Dina. So kalau anda yang sedang menonton secara live, anda pun daripada background finance ke, mungkin seorang accountant sekarang ke, boleh komen-komen di ruangan komen juga. Boleh share-share juga. Mungkin anda sebagai seorang accountant, mungkin anda pun tahu pasal saham sebabkan anda accountant dan sebagainya. Okay, alright. So nak sambung dekat Puan Dina ni, jadi sebenarnya Puan Dina sebelum ni masuk dalam pasaran saham melalui Remiser. Okay, so kalau boleh Puan Dina recall balik, apa yang membuat Puan Dina buat keputusan untuk masuk dalam pasaran saham melalui Remiser, dan bezanya sekarang Puan Dina masuk dalam pasaran saham trade sendiri. So kenapa Puan Dina buat keputusan macam tu? Kenapa saya memasuki pasaran saham? Sebab pada masa tu saya dah mengenali yang pelaburan ni adalah salah satu cara untuk menjana pendapatan. Jadi selain daripada wang gaji yang kita dapat bulanan, saya tahulah yang pelaburan adalah salah satu cara kita menjana pendapatan. Jadi bila ada peluang, kebetulan bila saya ambil ada paper CFP, Certified Financial Planner, saya bertemu dengan rakan-rakan yang berlatar belakangkan lain. Jadi saya menggunakan opportunity berjumpa dengan kawan-kawan Remiser untuk bertanyakan tentang pelaburan saham lah. Jadi saya pun berpeluang menjana pendapatan semasa itu melalui mereka. Oh, okay, macam tu. Okay, so sekarang ni Puan Dina masih trade saham guna Remiser ke macam mana? Tak. Bila saya dah tahu opportunity ni, saya terus
Grab lah actually-nya. This one yang saya nak congkel lebih lanjut ni, okay? So kepada anda, sebenarnya ramai orang kata, saya tak ada masa lah nak main saham. Jadi saya nak bagi duit saya dekat Remizer, dia yang mainkan saham. Puan Dina pun dah ada pengalaman macam tu sebenarnya. Sebelum ni beliau gunakan modal beliau dan serahkan kepada Remizer. Remizer yang bantu beliau untuk masuk dalam pasaran saham. Tapi sebenarnya yang nak jadikan cerita, Puan Dina sekarang dah 100% trade sendiri. Maksudnya menggunakan jarian beliau trade saham sendiri. Jadi saya nak tanya Puan Dina, apa perbezaan trade saham menggunakan Remizer dengan trade saham sendiri? Apa feel dia? Trade sendiri actually kepuasan tu lebih lagi lah. Sebab kita rasa seronok apa yang kita usahakan tu berjaya kan. Apa yang kita buat kajian saham, kita perhatikan counter daripada satu counter ke satu counter, perhatikan chart apa semua. Jadi bila usaha kita tu berjaya, kita memang merasa amat puas lah. Macam tu. So sebab ramai kan orang yang nak masuk dalam pasaran saham, dia takut-takut. Dia cakap saya nak bagi duit dekat Remizer, biar Remizer yang main sebab katanya susah. Tapi Puan Dina rasa macam mana? Adakah lebih bagus ataupun lebih okey? Which one yang better, which one yang lebih selamat ataupun lebih okey untuk seorang newbie? Adakah trade saham melalui Remizer atau trade saham sendiri dalam pasaran saham? Saya rasa tak ada salah kalau seseorang tu mencari ilmu. Sebab kita semua dituntut untuk mencari ilmu, ya tak Wani? Betul. Jadi bila kita ada ilmu, insya-Allah kita punya pelaburan itu akan lebih mendatangkan kepuasan dan kita sendiri merasa seronok melihat apa yang kita dah lakukan terhadap duit kita sendiri. Kalau kita bagi kat Remizer atau orang-orang lain, ejen-ejen yang lain yang berdaftar ke apa, kita tak nampak ke mana duit kita itu disalurkan. Jadi kita tak ada perasaan lah di situ. Tahu-tahu hujung tahun mungkin kalau kita letak di ASB mungkin kita dapat pulangan macam tu je lah. Kita berasa bersyukur sekali kan. Sekarang ni kita punya trade kita boleh buat setiap kali kita buat tu, setiap kali profit kita akan berasa gembira. Jadi kita lebih berpuas hati lah. Jadi pada saya, pada newbies lebih baik bagi mereka menguruskan duit mereka sendiri supaya mereka tahu ke mana duit kita dilaburkan. Betul, tepat sekali. Okay, so itu dia kata-kata daripada Puan Dina. So kalau anda rasa nak tanya something yang berbeza sikit, so apa kata tanya-tanya di ruangan komen, komen di ruangan komen. Nanti kita akan go through kepada pertanyaan anda, okay? So next saya nak tanya Puan Dina, senang cerita masa Puan Dina masuk dalam pasaran saham, trade saham sendiri tanpa menggunakan Remizer, kalau boleh Puan Dina recall balik masa tu bila? Waktu bila tu? Saya sebenarnya tak, walaupun saya di bidang accounting lah kiranya kan, saya tak perasan yang perubahan cara pelaburan tu daripada Remizer dah boleh buat sendiri. Sebab saya sebelum ni sibuk bekerja apa semua, jadi saya tak perasan sehinggalah nak masuk PKP 2 ni actually. Masa masuk PKP 2 ni saya terfikir-fikir apa aktiviti saya boleh buat untuk menggunakan masa yang saya ada ni. Saya actively in FB lah basically. Saya sebab actively in FB dan saya terjumpa FB live Tuan Nizam Malik. Itu yang membuatkan saya, boleh buat sebenarnya, boleh buat sendiri. Wah, this is very good sebab pada saya benda tu saya dah tahu, cuma saya tak ada cara untuk buat sendirilah. Tak pernah buat sendiri kan, jadi kita tak tahu. Jadi kalau boleh saya tahu, Puan trade saham dengan menggunakan khidmat Remizer tu dah berapa lama sebelum buat keputusan untuk fokus sendiri? Dengan Remizer tu sehingga semasa saya kerja lah, basically sehingga tahun 2013. Itu pun tidak secara aktif. Bila-bila ada mungkin bila Remizer advice kata ada IPO ke apa yang bagus, lepas baru saya masuk. Tak adalah macam actively sebab kita tak ada knowledge kan masa tu pasal pelaburan, jadi kita tak masuk kerap lah. Jadi bila ada duit lebih atau bila Remizer advice yang ni bagus masuk semua, baru kita masuk.
Jadi maksudnya kira Puan Dina ni baru sajalah terlibat dalam pasaran saham, trade sendirilah, trade saham sendiri, start daripada PKP yang kedua hari tu. So which mean baru berapa bulan lah kiranya, belum sampai setahun lagi, betul? Baru je Wani. Saya dapat saya punya CDS account yang untuk trade sendiri di M Plus tu pada penghujung bulan September. September. Okay. So kita dapat banyak soalan sebenarnya. Saya nak tanya dululah soalan daripada Tuan atau Puan Kelly ni. Dia tanya berapa lama Puan Dina ambil masa untuk study dan sampai boleh buat profit sendiri. Sebab Puan Dina kata Puan Dina baru je masuk dalam pasaran saham melalui sendirilah. So berapa lama masa Puan Dina sendiri ambil masa untuk study dengan boleh buat profit sendiri? Masalah saya pada mula-mula saya trade tu tak banyak lah saya would say. Masalah saya cuma untuk mengendalikan emosi sebab sebelum ni bila saya serahkan duit saya pada Remiser, saya tak ada emosi kat situ kan. Macam kita letak kat mana-mana ASP ke unit trust ke apa. Macam tu je lah, tak ada perasaan lah basically. Jadi bila kita trade sendiri, kita terpaksa deal. Benda ni kita takkan, kalau orang tak trade dia takkan rasa the same thing macam mana traders rasa. Sebab kita yang akan letak duit kita nampak duit kita keluar dan kita yang tekan buy apa semua. Jadi kita masa tu macam-macam emosi lah keluar, sama ada kita punya keputusan dia betul ke tidak, counter kita pilih tu betul ke tidak, semacam-macam perasaan masa tu. Gementar semua ada. Oh, so baru lagi Puan Dina sebenarnya masih baru. So saya rasa Puan Dina pun masih actively tengah bina pengalaman dan banyak sebenarnya profit-profit yang Puan Dina dah berjaya hasilkan. Okay, so sebelum kita cerita pasal profit, saya nak tanya berkenaan dengan modal sedikit lah. Since ramai juga yang tanya modal ni berapa, kan? So saya nak tanya Puan Dina, berapa modal permulaan yang Puan Dina gunakan dan sekarang Puan Dina dah gunakan berapa banyak pula modal? Masa dulu trade saham mula-mula berapa modal? Saya cuba nak ikut setiap perkataan Tuan Nizam. Jadi cuba menjadi pelajar baik lah. Jadi Tuan Nizam kata mula dengan modal kecil. Jadi saya mulalah dengan modal kecil. Ada masa tu saya rasa saya comfortable untuk trade sendiri RM500. Jadi saya gunakan RM500 untuk mulakan trade. So benda tu cuma saya tak ambil lah duit setiap kali profit, saya tak ambil actually. Jadi benda tu saya rollkan dalam the CDS account tu. Oh, okay. So kalau boleh recall balik masa first trade tu guna modal 500, kalau boleh Puan Dina share sedikit masa first trade, adakah untung dan juga rugi? Kalau untung berapa keuntungan dia? Kalau rugi berapa pula kerugian dia masa first trade? Saya tak tengok spesifik Wani sebab saya banyak benda yang nak ditengokkan dan nak mengawal emosi apa semua, jadi tak perasan yang first trade tu counter apa pun. Saya rasa saya kena belik balik the documents lah baru saya ingat. Tapi yang saya tengok masa first few months tu trade, saya akan gembira kalau dia dah mencapai melebihi 10%. So kalau 10% tu saya rasa pada saya alhamdulillah lah, setakat ni saya rasa mudah lah untuk dapatkan 10% tu, tak susah sebab kita ada banyak counter di Bursa Malaysia. Yes, betul. So bermakna Puan Dina bermula dengan 3 angka iaitu RM500 dan sekarang pula modal Puan Dina gunakan untuk laburkan dalam pasaran saham tu dah berapa? Boleh PNC kawan ni? Sebab Puan Dina tak keluarkan duit, jadi Puan Dina roll je lah duit tu. Jadi sekarang ni kalau boleh anggaran sikit lah. Sebab duit yang sama saya rollkan, jadi setiap kali profit dalam 10% per month tu saya akan masukkan balik lah. I mean tak keluarkan lah. Betul. Jadi benda tu, profit tu lah basically yang berganda dan adalah tambahan sedikit-sedikit lagi.
Okay. So kita nak terus tengok dekat part antara keuntungan-keuntungan ataupun story Puan Dina sendiri. Saya suka, Puan Dina ni suka share story dia Jadi kalau anda nak betul-betul mengenali Puan Dina, boleh follow Puan Dina, boleh add friend lah dekat Facebook Dina Talib. Kalau boleh nampak dekat paparan skrin, boleh scroll-scroll juga ni antara profit-profit yang berjaya dihasilkan Puan Dina. Bukan profit sajalah, sebenarnya Puan Dina ni share beliau punya journey. Okay, share melalui dekat Facebook, dekat album. Okay, so kita boleh go through satu-satu. Okay, kat sini Puan Dina dah buat kajian saham. So ini antara profit-profitnya. Saya percaya Puan Dina sendiri pun dah tak berapa nak ingat sebab terlalu banyak kan. Sebab Puan Dina terlalu aktif. So terlalu aktif dalam aktiviti trade saham lah kalau boleh tengok profit-profit yang Puan Dina dah berjaya hasilkan. Dan ini antara basically perjalanan journey Puan Dina sharekan. Okay, ni antara-antara profit-profitnya lah. So kita belik satu-satu sikit lah. Kita bagi tunjuk sikit-sikit. Tapi kalau anda nak tengok lebih detail berapa keuntungan dan sebagainya, boleh pergi ke Facebook Puan Dina sendiri. Okay, so kalau anda boleh tengok, kita go through secara cepat saja. Antara profit-profit yang berjaya dihasilkan oleh Puan Dina. Kalau boleh katakan tadi, Puan Dina ambil masa yang sekejap dalam aktiviti trade saham. Beliau baru je masuk dalam pasaran saham dan sebenarnya disebabkan Puan Dina ni committed dan aktif, jadi Puan Dina ni banyak buat profit. Jadi saya nak tanya satu soalan dekat Puan Dina. Dalam profit-profit macam ni, banyak sangat profit. Anda boleh tengok dekat Facebook Puan Dina sendiri. Kita nak tanya loss lah. Sebab Puan Dina ni dah banyak buat profit. Kita nak tanya part-part loss. Jadi Puan Dina pernah tak alami loss ataupun kerugian dalam saham? Saya sebenarnya dari segi perwatakan saya memang risk taker actually-nya. Jadi sebenarnya kalau masa muda-muda dulu memang banyak saya mengambil setiap peluang yang ada. Tapi bila dah berusia ni mellow down lah sikit. Jadi saya more towards risk averse and then memikirkan yang saya tidak bekerja lagi dan anak-anak semua membesar, jadi saya kuranglah bersemangat seperti dululah. Jadi dah mellow down sedikit. Jadi walaupun nampak banyak trade tu, sebenarnya saya amat berhati-hatilah basically untuk bila nak trade. Berkenaan dengan loss pula, alhamdulillah Wani setakat ni saya tak ada realized loss lagi so far. Wow, amazingnya. So maknanya kalau nak cerita pasal loss ni, tak ada banyak yang nak dikopek lah. Unrealized loss ada. Unrealized loss bagi saya ada. At one point pernah sampai 5,000 pun ada. Tapi sebab saya bekerja, saya di rumah saja dan saya ada banyak masa saja, saya suka menunggu sebab pada saya pelaburan ni bukan short term punya investment. In fact kalau kita laburkan di mana-mana pun dia agents akan advise kita untuk medium to long term. Jadi saya tak terburu-buru untuk dapatkan profit lah untuk saham ni. Jadi kalau profit, kalau counter yang kita pilih tu loss sekarang, I mean unrealized loss sebab saya tak jual lagi. Jadi saya sanggup menunggu sebulan atau 2 bulan untuk graf tu naik balik sebelum saya jual. Jadi setakat ni saya tak ada lah recorded realized loss tu. Saya tahu. So ini bestnya part Puan Dina ni, dia berbeza sikit compare to tetamu jemputan yang kita panggil sebelum ni. So Puan Dina ni sangat berhati-hati dan sangat menunggu, kalau boleh saya katakan penunggu setia dalam pasaran saham, dalam melihat pasaran saham berlangsung. Okay, so ada orang yang dia boleh terima loss, tapi Puan Dina ni punya taktik dia lain. Dia rela menunggu. Jadi bezalah Puan Dina punya style ni. Jadi saya nak tanya, apa yang membuatkan Puan Dina berbuat ataupun menggunakan teknik sebegitu? Apa yang Puan Dina mungkin tanamkan dalam mindset ataupun mungkin Puan Dina sematkan tak nak ada loss atau macam mana tu? Bukanlah tak nak ada loss, tapi saya rasa saya perlu berhati-hati lah sebab the household kita depend on
income saja sekarang ni, husband saya. Jadi kalau saya banyak sangat loss, nanti apa yang kami telah save selama ni akan depleted lah kan. Jadi saya lebih berhati-hati in the sense that saya anggap pelaburan saya tu at least 3 months and above. Itu pun yang Tuan Nizam ajarkan pada kita supaya tidak terlalu memikirkan keuntungan dan short term lah, short term trading. Jadi saya cuba applykan lah. Kalau saya boleh tunggu setakat ni, memang wang yang saya gunakan tu bukan wang untuk kegunaan harian. Jadi saya boleh tunggulah for a long period sikit mungkin berbanding awal lain ke apa. Oh, macam tu. Alright. So Puan Dina sekarang ni merupakan seorang suri rumah sepenuh masa. Okay. Jadi saya nak tanya satu soalan cepu mas lah. Soalan ni memang sangat-sangat popular. Ramai orang kata dan for sure lah sekarang ni pasaran saham dimonopoli oleh kebanyakannya golongan lelaki. Dan golongan wanita macam kita ni wanita-wanita, diorang kata tak sesuai lah masuk dalam saham. Too complicated lah. Perempuan ni complicated, tak sesuai masuk saham. Tak boleh kawal emosi, tak boleh sabar. Memang tak sesuai lah masuk dalam pasaran saham. Sebenarnya ini contoh yang terbaik. Puan Dina adalah contoh yang terbaik sebab Puan Dina merupakan golongan wanita yang berjaya buat profit dalam masa yang singkat ni. Sebab orang kata golongan lelaki committed gila-gila masuk dalam pasaran saham. Belajar terus buat, trade terus profit. Kita ni macam lambat betul. Tapi Puan Dina ni bukti yang sebenarnya golongan wanita pun boleh masuk dalam pasaran saham. Jadi apa pandangan Puan Dina berkenaan dengan adakah sesuai golongan wanita masuk dalam pasaran saham? Apa kata Puan Dina sendiri? Saya rasa itu semua tak jadi masalah, lelaki atau wanita dalam hal ni. Tapi yang saya nak selitkan di sini ialah kepentingan adanya mentor dan circle. Sebab pada mulanya walaupun dengar Tuan Nizam punya live a few times, saya dah nak masuk dah PSM masa tu. Tapi saya punya circle di rumah lah kata, Mama tak payahlah masuk dulu. Dia kata, Mama cubalah dulu. Sebab Mama kan background accounting kan. So saya walaupun saya reluctant masa tu, tapi okeylah saya cubalah dulu kan. Since diorang berpendapat macam tu, kita tengok macam mana. Jadi first month saya buat tu, saya buat tanpa guidance lah basically. Apa yang saya rasa saya dah tahu, ilmu yang ada semua saya dah curahkan. Jadi at that point of time profit ada tapi kurang daripada setelah saya join PSM basically. So maknanya bila saya bersama dengan Tuan Nizam dan circle PSM, saya lebih confident dan profit yang saya dapat dulu dapat digandakan lebih banyak lagi lah. Jadi itulah kepentingan ada mentor sebab melalui mentor dia akan nasihatkan kita apa benda, whether steps kita tu betul atau tidak satu. Lepas tu cara kita buat tu mungkin salah. Masa first month tu saya ikut gila-gila saya je lah. Apa saya nak buat hantam saja. Kadang-kadang trade sampai 4-5 counter satu hari kan. Tapi itu tak, walaupun banyak tapi profit yang kita dapat tak sebanyak kalau kita tenang-tenang aja macam sekarang. Kalau sekarang profit lebih lagi tapi tak segila-gila macam dululah. Itu nasihat yang terbaik. So kita kena ada mentor dan kita kena ada circle yang betul. Sebab dulu Puan Dina kata dia trade saham dengan kegilaan. Maksudnya terlalu excited dalam pasaran saham. Okay? Trade mungkin satu hari 4 sampai 4 counter. Tapi keuntungan tak sama macam sekarang. Sekarang beliau lebih tenang, lebih santai. Keuntungan pun lebih. Walaupun trade mungkin kurang daripada 4 counter sebelum ni. Okay? So itu dia yang terbaik. Puan Dina membesar dengan pengalaman ni yang menjadikan Puan Dina sebenarnya lebih berjaya. Okay? So saya ada banyak sebenarnya dapat soalan. So kita akan go through soalan yang daripada Tuan Mas Alias dulu. Bertanyakan mana lagi untung, melabur dengan remiser ataupun trade sendiri. Apa pandangan Puan Dina? Trade sendiri lebih untung. Sebab dengan remiser kita tak ada ilmu, kita tak tahu counter yang dipilih tu yang mana. Jadi kita kurang kepuasan juga di situ. Jadi bila kita buat sendiri kita boleh pilih counter mana yang nampak better
dari segi fundamental, daripada segi teknikal kan. Jadi kita dah ada ilmu, kita gunakan ilmu yang ada tu untuk kita melabur. Okay, so itu soalan yang kita pilih. So next soalan kita lagi, hari ni kita tanya soalan dulu sebelum saya tanya persoalan yang saya standby kan. Okay, soalan ini datang daripada Tuan Ashraf Jamaluddin, bertanyakan, susah tak nak buat fundamental analysis dan technical analysis? Apa pendapat Puan? Susah ke nak buat fundamental analysis dan technical analysis? Tak susah sebenarnya. Sebenarnya saya sebelum saya belajar saya expect orang tengok lagi banyak perkara, tapi dengan Tuan Nizam dia dah actually mengurangkan apa yang saya perlu tahu actually. Banyak benda yang dia kata tak perlu tahu sebab tak penting untuk pelaburan kita. Jadi saya ikut je apa yang dia kata. Dia cuma based on profit and dia tengok sales and profit. Itu main ones, dan make sure business tu sentiasa bergerak majulah, berdaya saing apa semua. Jadi kalau saya dari segi accounting, banyak lagi benda yang saya tengok. Cash flow tengok, apa benda tengok, gearing lah apalah kan. Tapi melalui pembelajaran Tuan Nizam ni tak perlu tengok banyak-banyak. Sebab tak semua perkara perlu, walaupun ada dalam annual report apa semua. Jadi memudahkan sangatlah kalau ni belajar dengan PPM. Alright, so ini yang saya nak highlight ramai orang sebelum nak masuk dalam pasaran saham, dia nak masuk dalam pasaran saham, dia nak tahu semua benda. Dia nak tahu macam-macam perkara. Sebenarnya dalam pasaran saham ni anda tak perlu tahu semua benda. Tak perlu tahu macam mana seorang accountant, seorang audit accountant dan sebagainya tahu dalam pasaran saham. Maksudnya anda hanya fokus apa yang perlu anda tahu saja. Seorang trader nak berjaya dengan cepat, tak perlu belajar semua benda. Hanya belajar apa yang anda perlu belajar untuk buat profit saja. Ini menjadi mindset ramai orang yang nak tahu semua benda. Jadi Puan Dina kata tak perlu tahu semua benda, belajar apa yang patut kita belajar je, dan juga yang penting kita boleh buat profit daripadanya. Okay, so saya nak ajukan lagi soalan daripada viewers. Dia bertanya berkenaan dengan macam mana Puan spend masa untuk kaji saham. Selalu suri rumah sepenuh masa ni sibuk dengan kerja di rumah. Okay, orang ingat suri rumah tidur, tak ada buat apa-apa, very relax. Okay, nope. Sebenarnya suri rumah lah lagi banyak masa, lagi banyak kerja daripada orang yang bekerja. Maklumlah, kat rumah ada je kerja nak buat. Jadi macam mana Puan Dina spend masa sambil buat kajian saham, trade saham juga dekat rumah? So Puan Dina boleh terangkan. Homework kita iaitu kajian saham actually bagus dibuat masa pasaran ditutup. Jadi kalau weekdays tu maknanya sebelah malam ataupun weekends. Jadi masa itulah yang kita gunakan sejam atau sejam dua lah sekarang ni untuk perhatikan trending charts apa semua. Jadi itu je lah masa dia. Sekarang ni especially bila Tuan Nizam dah guide kita kan, tak perlu spend so much time tengok banyak-banyak benda. Jadi masa yang saya gunakan untuk buat kajian saham tu dah berkurangan. Jadi itu memudahkan saya lah. So follow je lah mentor. Kalau dia kata macam ni, Puan Dina follow je. So basically Puan Dina rasa saham ni tak susah lah. Ke Puan Dina rasa saham ni susah? Apa pandangan Puan Dina? Susah ke saham ni? Mudah insyaAllah. Sebab tu pada saya rugi kalau orang tak ambil peluang untuk belajar. Sementara kita ada mentor yang baik macam Tuan Nizam ni. Jadi saya rasa bagus untuk grab dan kutip. Saya kalau boleh nak follow setiap live dia. Kalau boleh lah. Tapi selalu kadang-kadang terlewat daripada notification. Kadang-kadang kita pun ada hal sendiri on the road ke apa kan. Jadi kadang-kadang tu termiss juga. Tapi kalau saya ada, insyaAllah saya akan cuba dengar. Walaupun benda tu mungkin repetition daripada apa yang dia selalu cakap. Tapi pada saya itu boleh bakar semangat kita sebagai trader dan
Sebagai kita pelajar kan, guru kita cakap apa-apa kita nak ikut je lah kalau boleh. Kalau boleh result dia pun kita nak. InsyaAllah boleh Puan. Dengan committed yang Puan tunjukkan ni, saya pasti Puan pun boleh dapat result yang sama ataupun lebih. Macam mentor saham kita. Okay? Amin. Amin. Alright. So next question daripada Tuan Dizul Hilmi, dia tanya, bagaimana Puan buat kajian dan mencari trend permulaan? So boleh Puan Dina sharekan sedikit sebanyak macam mana Puan buat kajian dan mencari trend permulaan? Kajian saham tu actually modul tu ada dalam PSM. Jadi kalau viewers nak tahu, bagus kalau you all belajar sendiri terus dengan Tuan Nizam. Sebab itu yang bila guru kita ajar lagi kita bersemangat kan, kita terus boleh faham. Apa semua kalau kita belajar pasal kajian saham di YouTube ke apa pun ada. Tapi mungkin kita kurang committed tu, betul ke Wani cakap, sebab kita tak tahu background orang yang bercakap di YouTube tu. Jadi bila macam saya bila saya sertai PSM, bila Tuan Nizam ajarkan step by step kajian saham, jadi saya ikut je lah apa yang ada di situ. Jadi siapa yang nak tahu lebih lagi boleh PM tepi lah. So kalau anda nak tahu lebih lanjut, nak tahu macam mana story Puan Dina berjaya, boleh terus pergi Facebook Puan Dina. Tengok sendiri perkongsian Puan Dina share. Beliau punya dalam album, tak silap saya, perjalanan saham personally. Okay, saya ada mention nama Puan Dina dekat ruangan komen, dekat ruangan caption untuk anda terus pergi ke Facebook Puan Dina dan sama-sama tengok supaya membakar inspirasi anda. Ya Puan? Wani sebenarnya friendly saya dah penuh. Tapi saya dah buka page. Dah buka page. Okay, so page Puan pun still Puan Dina Talib juga? Bukan, page saya adalah belajar pelaburan di BSKL. Okay, so nanti kepada anda tunggu sampai habis this live video, saya akan edit caption untuk anda follow Puan Dina, share, Puan Dina banyak share daripada A sampai Z macam mana Puan Dina punya story, okay? So make sure anda sama-sama selami story Puan Dina Talib sendiri, alright? So next soalan daripada one of kita punya circle PSM, iaitu Tuan Muhammad Futaihi. Dia tanya, Puan, TA dan FA kita akan buat kajian ikut potensi sesuatu counter. Adakah Puan membuat kajian backdated? Bagaimana tu Puan? Saya ni basically tak boleh ikut saya sebab saya ni pemalas orangnya. Jadi saya suka shortcut. Kalau boleh yang Tuan Nizam bagi tu dah singkat, saya nak shortcut lagi. Jadi kalau saya lah, apa yang saya buat, saya tengok di bursa marketplace, saya tengok alpha ranking setiap company tu. Kalau ranking tu tinggi maknanya baguslah company tu kan. Itu yang saya gunakan. Sebab kadang-kadang bila kita nak tengok banyak benda, jadi kita tak sempat nak tengok satu-satu. Mungkin at a later stage tu saya tengok lah sikit-sikit apa semua. Tapi kalau ranking tu dah 8 markah atau 8, 9, 10 tu memang pada saya bagus dah lah tu. Oh, alright. So itu personally Puan punya cara lah, Puan Dina punya cara, okay? So banyak sebenarnya soalan ni, tapi anda jangan ke mana-mana kita lagi 5 minit nak pukul 4, ada sesuatu kejutan yang kita nak bagi dekat anda. Okay, so kepada anda jangan ke mana-mana, pukul 4 nanti saya baru dapat info ni daripada tim Samasri kat belakang tabir. Pukul 4 kita ada sesuatu nak bagi, saya tak tahu apa, saya sendiri surprise, so kita tunggu pukul 4 dan anda jangan ke mana-mana, stay sampai pukul 4. Lagi berapa minit ni? Lagi 5 minit je. Boleh tak semua? Right? So kita tanya lagi satu soalan sebelum kita berganjak ke pukul 4. Apa surprise yang nak beri tu kan? Okay, so soalan ini tanya daripada Tuan Dizul Hilmi. Bertanyakan berkenaan, adakah keputusan Puan dalam pemilihan counter dipengaruhi fundamental analysis atau isu semasa? Macam mana tu Puan? Seperti yang saya ulangi tadi, saya ni pengikut setia Tuan Nizam. Jadi bila Tuan Nizam kata news tu tak penting, jadi saya tak tengok pun news. Jadi saya cuma based on apa technical analysis dan fundamental dia sedikit. Itu saja.
So maksudnya kalau orang ada orang kata nak masuk dalam pasaran saham, nak jual beli saham, dia tengok news ataupun dia akan sibuk-sibuk lah tengok news. So apa pandangan Puan? Adakah boleh tengok news ataupun tak perlu? Macam mana tu? Pada saya tak perlu sebab pada saya kalau kita ada buy signal kita buy saja walaupun news pasal that company tu tak nampak kebaikannya lah. Tapi selagi ada buy signal saya akan buy dan kalau ada sell signal saya terus sell. Sebab itu je indication saya setakat ni lah. Okay, so last question. Sebab ada tim dah kata ada kejutan. Okay, last question. Ada yang tanya, Puan Dina full time buat trading atau part time trading, part time trader? So apakah Puan Dina seorang full time ataupun part time trader? Kalau daripada segi masa tu memang sebab saya full time housewife. Jadi it's a part time trader lah I would say. Tapi pada saya kadang-kadang tak sempat pun nak masuk morning bell pukul 9 tu. Bila kita dah leka apa semua kan, banyak aktiviti lain selain daripada trading, banyak aktiviti lain lagi pun pagi-pagi kan macam-macam perkara yang kita kena settlekan. Kadang-kadang pukul 11 baru saya buka tengok apa jadi kat portfolio saya. Jadi nak kata full time, kalau dimaksudkan full time tengok daripada pukul 9 sampai pukul 5 tu bukan saya lah. Saya cuma tengok bila saya rasa saya nak tengok. Atau bila saya ada masa. Okay, so tapi itu daripada segi orang kata fizikalnya lah. Tapi nak ikutkan maknanya Puan hanya bergantung kepada hasil daripada pasaran saham lah. Betul, sebab Puan pun sekarang suri rumah dan Puan dikira full time trader lah, tapi nak ikutkan bukan full time trader maksudnya yang tengok pasaran saham langsung from daripada 8 sampai 5. Oh no. Okay, so Puan Dina adalah seorang trader yang monitor saham bila perlu sahaja. Okay, so itu terms yang berbeza, alright. So sebenarnya kan Puan Dina, ramai sebenarnya one of full time trader kita pun ada Puan Rina, dia cakap news tak penting, yang penting fokus pada permulaan uptrend. Okay, so kalau boleh saya tanya, Puan Dina seorang trader, adakah best menjadi trader? Seorang wanita menjadi trader, adakah best title tu, pegang title tu? Macam mana perasaan Puan Dina sendiri? Soalannya bagaimana best ke jadi full time? Saya 8 tahun ni saya dah kekurangan aktiviti sebab saya tak ada pekerjaan lah kan. I mean direzekikan saya berhenti awal lah. Jadi pada saya bila saya dapat ilmu pasal trading untuk diri sendiri ni, saya sangat bersyukur. Sebab saya banyak masa saya boleh gunakan untuk belajar dan banyak masa saya boleh monitor pelaburan saham saya sendiri. Jadi pada saya sangat best lah saya dapat ilmu ni. Sangat bersyukur juga saya jumpa dengan Tuan Nizam and you all team Saham Mastery. Memang sangat best. Okay, saya nak tanya, lagi best kerja accountant ke lagi best trade saham? Cepu mas. Saya jawab ni nanti kawan-kawan saya accountants marah. Tapi dah macam ni jadi faham je lah jawapannya apa ya. Okay, so Puan Dina tanya faham je lah jawapannya. So adakah anda faham? Saya tanya tadi soalan adakah best jadi accountant ke trade saham? Okay, Puan Dina kata adakah anda faham? So apa jawapan anda? Best ke tak best? Sila komen-komen di ruangan komen di bawah. Okay, so sebenarnya kita dah pukul 4, ada satu kejutan saya dapat daripada tim Saham Mastery kat belakang tabir, tapi saya tak tahu kejutan apa. Alright, so kita sebenarnya ada satu kejutan. Okay, saya nak kena contact dengan tim belakang tabir ni, adakah dah ready ke belum? Alright, so kata lagi 2 minit. Alright, so kita nak teruskan soalan yang seterusnya sebelum kita buat surprise. Okay, jadi kepada anda yang menonton secara live, jangan ke mana-mana stay je sebab kita ada kejutan sekejap lagi. Alright, so soalan daripada Puan Nur Halizah, dia tanya bagaimana dengan penerimaan suami Puan untuk ceburi saham? Adakah suami okey je ataupun suami kata jangan
Jangan wife jangan. Ke macam mana? Dah kena jawab kan ni sebab gambar saya dah jadi kecil je. Saya ingatkan belum masa lagi. Okey, silakan. Adakah suami okey je atau suami larang mula-mula? Alhamdulillah lah, setakat ni suami saya tak melarang sebab dia lagi suka actually, sebab sebelum ni saya tak banyak aktiviti, saya dah jumpa something yang saya suka buat dan seronok untuk membuatnya. Jadi dia lebih suka saya happy je, gembira-gembira, gelak-gelak je selalu. Itulah jawapan saya. Oh, sebab ada orang cakap dengan husband nak main saham. Husband ni pelik dah, kenapa pula nak main saham pula ni. Okay, so saya nak tanya, adakah husband Puan Dina sendiri tahu tentang pasaran saham ataupun dia memang macam mula-mula tu macam muskil ataupun biar betul saham ni apa? Ke macam mana tu? First impression dia bila cakap pasal saham. Alhamdulillah lah, dia pun sedar yang kebaikan pelaburan saham, kita boleh jana pendapatan tambahan apa semua selain daripada dia bekerja apa semua. Jadi saya tak ada masalah lah, tak perlu pun nak meyakinkan dia sebab dia dah tahu dah apa kebaikan apa semua. Cuma sekali-sekali dia tanya macam mana keadaan pelaburan saya, itu je lah. Okay, alright, so Puan Dina, kita dah ada satu kejutan untuk Puan Dina sebenarnya. Okay, so since Puan Dina ni memang sangat committed, kita nampak Puan Dina ni selalu belajar. Saya notice setiap live daripada Tuan Nizam atau daripada tim Saham Masri sendiri. Okay, Puan Dina sangat committed dan Puan Dina pun pernah menang top sharer. Okay, so Puan Dina boleh tunjuk sekali lagi tadi tagnya. Puan Dina pernah menang top sharer. Betul, saya sebab Puan Dina letak betul-betul dekat depan saya supaya saya bersemangat every time saya trade. So sweet, okay. Jadi sebenarnya kita ada hadiah untuk Puan Dina. Kita ada satu tetamu jemputan yang bersama-sama dengan kita sekejap lagi. Dan saya nak Puan Dina ni readykan soalan Puan Dina ataupun apa saja yang Puan Dina nak tanya. Okay, so ini masa yang sangat-sangat emas, masa keemasan Puan Dina. Kita akan berhenti rehat sekejap lagi tapi sambil-sambil tu Puan Dina boleh bertanya apa saja soalan yang Puan Dina nak tanya. Siapa tuan ni? Siapa tuan ni? Nak tanya mesti tahu siapa. Kita tak siapa yang kita nak jemput ni? Agak-agak siapa? Okay, saya nak tanya anda yang menonton secara live. Agak-agak siapa yang akan saya jemput dalam sesi SMS pada hari ini bersama-sama kita yang akan menjawab semua pertanyaan daripada Puan Dina. Okay, tak lain tak bukan, kita ada Tuan Nizam Malik sendiri yang akan bercakap direct dengan Puan Dina. Okay, jadi ini masanya yang sangat keemasan untuk Puan Dina because of Puan Dina sangat committed dan saya nampak Puan Dina sangat-sangat tekun dalam belajar, dalam proses belajar. Jadi kami ada sesuatu yang menarik, kami ada sesuatu kejutan untuk Puan Dina sendiri, iaitu kita panggil Tuan Nizam untuk Puan Dina tanya apa saja soalan dia, right? Tanyalah apa saja berkenaan emosi ke, berkenaan tips dan sihat dan sebagainya daripada Tuan Nizam Malik sendiri. Okay, jadi kita berhenti rehat sebentar. Kita kembali selepas ini dengan Tuan Nizam Malik yang bersama-sama dengan kita dalam studio kita, okay? Alright, so kita beriklan sebentar. Kita trade counter induk, so dia punya percentage tu biasanya saya target lebih kurang dalam 5%, 15% macam tu je. Tapi selepas saya join yang webinar Warren Secret tu, sekarang ni lebih fokus kepada counter Warren lah. Actually kan yang counter ni, actually yang saya screenshot ni 300%, tapi sebenarnya dia dah naik sampai 400% sebenarnya. Lepas join PSM kan ada yang FB group apa semua kan. Dan lepas tu yang Tuan Nizam ada buat yang webinar untuk Warren Secret tu, lepas webinar yang Tuan Nizam buat tu, daripada situlah. Satu perkara yang saya sangat seronok tentang Tuan Nizam Malik, dia tidak pernah minta kita sediakan modal yang banyak. Dia kata trade 500 pun boleh, trade 200 pun boleh. Tapi untuk saya pada awal saya gunakan tu, saya gunakan modal sekitar dalam 1,500 lah. Berdasarkan kepada ilmu technical analysis yang diberikan oleh Tuan Nizam, kerugian saya tu biasanya dalam
paling-paling lebih dalam 3% 4% saja. Jadi inilah antara beberapa dia, Lewico, Lickjam, Nissin, ini antara beberapa. Pada awal-awal dulu masa ujung bulan 7 atau bulan 8 tu saya aktif trade. Daripada 300.5 sebelum tu naik 30,000 dan sekarang ni dalam 20,000 lebih lah. Dengar dulu video dia satu round tu, dengar sampai habis, fahamkan satu-satu, jangan skip dan tak buat apa-apa dulu, jangan buat apa-apa dulu, dengar dulu sampai habis. Lepas tu kali kedua barulah saya dengar sambil saya menulis sebab sementara nak menunggu akaun M Plus tu siap. Jadi saya rasa bersyukur akaun tu lambat siap. Bagi saya kalau siapa yang akaun M Plus dia tak siap, janganlah bersungut sebab masa ni lah masa yang terbaik untuk kita teliti satu persatu kan. Okay, ni actually saya pun tak ingat lah bila saya beli. Mungkin masa PKP tu, malam PKP tu saya beli je lah. Saya main beli based on apa yang kita dah belajar dengan Tuan Nizam lah. So yang ni pun saya tak tunggu lama. Masa mula-mula tu saya takut nak tunggu lama. So saya rasa yang LKL ni saya just tunggu dalam seminggu. Kemudian saya Hai, Assalamualaikum anda semua yang baru join ke, yang menonton kita secara live daripada tadi ke. Okay, so anda semua dah tahu kita ada kejutan untuk Puan Dina, iaitu kita nak panggil kita punya coach iaitu mentor saham kita, iaitu Tuan Nizam Malik sendiri yang akan bersama-sama dengan kita. Jadi anda yang menonton secara live boleh komen-komen di ruangan komen, dan Puan Dina pun dah tak sabar rasanya untuk bercakap, untuk berbual, untuk bersama dengan Tuan Nizam Malik sendiri. Okay, so kalau anda ready, jom komen-komen, sama-sama komen. Alright, so kita nak check adakah Tuan Nizam dah ready di hujung talian ke belum, sebelum saya serahkan sesi ini kepada Tuan Nizam. Okay, so Puan Dina, this is hadiah untuk Puan Dina. Sekejap lagi kita akan bersama semula, tapi sebelum tu saya nak beri laluan kepada Tuan Nizam untuk berbual ataupun menjawab segala pertanyaan daripada Puan Dina. Okay, so Tuan Nizam Malik ready? So silakan Tuan Nizam Malik di talian bersama Puan Dina. Okay, hai, Assalamualaikum. Nampaknya Puan Dina tergamam nampaknya, nampak saya. Okay, right. Sekali lagi. Alright, so it's okay, kita tengah panggil Puan Dina masuk semula. So kepada anda jangan ke mana-mana kita tengah check line dulu. Internet kita okay ke tak, alright. So kita nak biarkan, okay tak Puan Dina? Okay. Okay, so kita nak biarkan Puan Dina bersama dengan Tuan Nizam. So Puan Dina ada masalah lain ke, handphone ke macam mana, atau okay? Sekarang dah okey dah. Tadi terganggu. Alright, okay. So saya undurkan diri dulu. Saya biarkan Puan Dina dan juga Tuan Nizam di talian. Silakan. Berapa minit ni, Wani? Okay. Hello, boleh dengar ke tak suara saya? Saya dengar Tuan. Alhamdulillah Dengar? dapat Okay, jumpa right. Tuan hari ni. Hai Puan, apa khabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Nervous sihat ya? saya untuk sesi hari ni. Sihat, Alhamdulillah. Takkanlah Tuan yang nervous. Kalau saya nervous tu patutlah. Saya jarang live. Okay, alright. So apa khabar? Puan macam mana so far? Alhamdulillah. So far so good Tuan. Ya. Ilmu yang Tuan bagi tu Alhamdulillah memang sangat berguna untuk saya. So Puan sekarang berada dalam grup Premier Saham Mastery kan? Ya betul. Okay, alright. So apa yang best yang Puan belajar dalam Premier Saham Mastery? Boleh tak share? Okay. Saya di PSM sekarang ni Tuan sejak Oktober 2020. Okay, alright. So macam mana? Boleh tak share apa yang bestnya tentang pembelajaran Puan dekat Premier Saham Mastery? Boleh tak saya dapat feedback Puan? Apa yang Puan suka dalam Premier Saham Mastery? Premier Saham Mastery tu yang antara yang saya suka, banyak benda actually yang saya suka. Antaranya ialah modul tu tersusun actually. Jadi your team dah setkan modul 1 sampai 5 kan, semua dah properly organised dalam album-album, jadi mudah untuk kita ulang-ulang. Jadi walaupun banyak video dalam the group,
tapi kita bila benda tu tersusun jadi kita tak melompat-melompat lah daripada satu pelajaran ke satu pelajaran yang lain. Semua boleh diikuti dengan mudah. Okay, alright. Lagi tuan, live review saham tu memang amat saya tunggu-tunggu lah actually. Live review saham sebab daripada situ saya tengok balik apa yang saya dah belajar dengan apa yang tuan buat semasa live tu kan. Pastikan apa yang saya dapat tu betul apa semua. Jadi memang sangat membantu. Okay, Weekly bagus. Facebook live satu lagi saya tak pernah miss lah setakat ni. Sejak Oktober sampai sekarang tak pernah miss. Mesti nak tunggu tuan 9.30. Setiap hari Ahad pukul 9.30 pagi ya? Ya betul tuan. Okay, alright, terbaik. Okay, alright. So, kalau Puan ada apa-apa mungkin isu ke ataupun masalah ke yang Puan hadapi dalam saham Puan, nak tanya saya direct apa yang Puan nak tanya saya mungkin? Apakah isu ke apa ke? Tak banyak sangat isu, cuma mungkin saya tak mungkin character wise lah kita berbeza kan. Saya nampak tuan tenang je dalam trade. Jadi saya nak tahulah apa rahsia tuan menjadi tenang bila trading apa semua dan bagaimana tuan menjaga emosi sewaktu trading. Okay, alright. So, kalau Puan kata saya tenang, Puan macam mana Puan? Kalau saya boleh tahu. Puan punya situasi bila trade saham tu jadi macam mana? Tak tenang tu macam mana? Saya jadi gelabah-gelabah tuan. Gelabah Kalau tak maksudnya dapat, bila Q tak dapat tu, saya dah Allah kenapa tak dapat, dah miss dah. Jadi saya kurang tenang lah, tak seperti tuan. Okay, alright. Okay, so saya jawab soalan. Macam mana nak tenang basically. Okay, alright. Dia sebenarnya macam ni Puan. Bila kita baru terlibat dalam saham, semua perasaan tu adalah perasaan yang normal. Kita gelabah, kita rasa excited, kita rasa takut, risau. Itu adalah perkara yang biasa kita hadapi masa kita mulakan langkah dalam saham lah. Jadi benda yang sama juga saya hadapi masa saya mula-mula start. Okay, tahun 2014, 2015 masa saya mula belajar beli saham ni, tekan dekat smartphone ni berpeluh-peluh tangan. Okay, alright. So lepas tu malam tak boleh nak tidur. Okay, bila kita fikir esok apa akan jadi, itu adalah perkara yang normal. Saya pun hadapi perkara yang sama masa mula saya start lah. Tetapi along the way, bila saya teruskan lagi, makin lama kita makin faham, okay, perasaan tu dia akan makin kurang nanti. Jadi kalau Puan hadapi perasaan teruja ataupun menggelabah, okay, itu normal. Nanti Puan dah buat banyak kali trade, nanti dia akan hilang accordingly lah. Dia akan slowly, slow down, akan hilang. Jadi pesanan saya pada Puan dan semua kepada yang sedang menonton Saham Mastermind Session ni, basically jangan berhenti. Teruskan. Okay, perasaan tersebut makin lama kita dah biasa tau. Orang kita kata sebut dah lali. Okay, ada orang kata macam tengok saham, pasaran saham merah rasa stres. Nanti bila kita dah lalui banyak kali, benda tu jadi normal. Jadi biasa. Dan benda tu jadi macam tak adalah rasa teruja, takut sangat apa semua. Kita just biasa je dan bila kita fokus kepada ilmu yang kita belajar, trading plan kita, kita just beli saham tu macam just tekan-tekan macam kita hantar message dekat kawan kita. Tak ada rasa apa-apa dah. Sebab kita just dah faham dah apa yang kita kena buat. Okay? Jadi saya, alhamdulillah saya ada pengalaman bertahun-tahun terlibat dalam saham. Lepas tu saya dah train ribuan orang untuk terlibat dalam saham. Jadi saya faham benda tu. Faham apa perasaan newbie, perasaan orang yang baru bermula. Okay, jadi nasihat saya jangan risau sangat. Sebab dia akan hilang slowly. Dan bila kita berjaya buat profit Puan, berjaya buat profit sampai 4 angka, 5 angka dalam saham ni, kita makin lama kita akan jadi rasa lebih yakin. Jadi yakin, lagi seronok, lagi puas hati. Jadi itulah benda yang proses yang akan dilalui oleh newbie lah. Cuma masalah ramai orang Puan, bila dia terlibat dalam saham ni, dia rugi mungkin ataupun dia tak berjaya beli, ataupun lepas dia beli, lepas tu harga saham tu naik lagi, dia rasa stres tu menyebabkan dia frust. Perasaan frust ni kita kena handle. Bila kita frust dalam saham, kita tak manage betul-betul, menyebabkan kita boleh give up dalam saham. Kita akan rasa down. Sebenarnya itu tak bagus. Itu kita kena elakkan, kita kena kurangkan. Apa yang kita kena buat adalah kita melihat saham ni satu perjalanan. Kita journey kita untuk kita grow, kita lebih faham, lebih selesa. Dan lepas tu nanti insyaAllah kita lebih konsisten buat profit. Itulah jawapan saya. Panjang lebar jawapan saya Puan. Alhamdulillah, insyaAllah saya cuba.
Aha. Soalan kedua tuan. Okey, boleh. Apa ni, saya setakat ni belum capai lagi ke profit 5 angka. So bagaimana nasihat tuan untuk saya kecapi 5 angka tu? Okey, Setakat ni soalan yang masih sangat jauh baik. je sangat. Okey, sekarang puan paling tinggi puan berjaya buat profit berapa puan? 4 angka alhamdulillah lah, pernah lah cecah a few times. 4 angka tu berapa? Berapa ribu? Dalam 2-3 ribu tu adalah. 2-3 ribu pernah capai lah. Okey, alright. So modal puan berapa puan? Untuk dapat 2 ribu, 3 ribu tu? Saya tak pastilah tuan, dah off, tak ingat dah sekarang. Ada tak dalam RM5,000, RM8,000 ada tak? Ada. Adalah sebab tak buat profit 100% kan? Dalam 20%, 30%. So modal kita dalam RM6,000 ke RM8,000 lah. Okay, alright. Itu ada. Okay, alright. So jawapan saya simple puan. Nak buat profit 5 angka, jawapannya kena trade counter warrant. Okay, sebab trade counter warrant ni harga dia rendah, kecil. Harga dia 2 sen, 3 sen, 5 sen. Sekali dia naik, kita punya percentage kita berganda-ganda. Okay, kalau puan ada modal dalam RM5,000, RM6,000, puan boleh buat lebih daripada 100% profit. Okay, dan puan akan achieve puan punya profit 5 angka dalam saham. Okay, dan bila puan dah faham macam mana nak buat profit 5 angka dalam saham, puan just repeat the process. Repeat the process. Dan sebenarnya bagi saya lah, sebenarnya untuk buat profit yang besar secara capital gain, memang kita perlukan counter warrant. Untuk pakai counter induk, dia tidak terlalu kuat dia punya result dia. Kalau counter induk kita boleh buat 20%, counter warrant kita boleh buat sampai 80%, 100%. So nak buat 5 angka, kita nak gandakan dia, kena belajar tentang counter warrant. So itu adalah bagi saya rahsia macam mana nak buat 5 angka lah. Dan bila kita dah sampai 5 angka puan, okay, contoh kita dah buat profit RM30,000, RM50,000, kita boleh scale up modal dengan lebih cepat dan dari situ kita akan journey kita untuk sampai ke 6 angka pula dalam saham secara capital gain dari 1 atau 2 counter saham yang kita trade. Macam tu lah puan. Menarik jawapan tu tuan. Nanti saya kira kan macam mana. Ya, puan dah pernah trade counter warrant kan? Actually 80% lebih kurang saya punya trade tu dalam warrant. Sebab saya pernah ikuti WSM masa WWS masa yang awal-awal dulu, bulan Ogos ke apa yang pertama tu. Saya pernah ikuti, lepas tu saya dapat relive sekali atau 2 kali lepas tu saya ikut juga sebab saya nak tahu apa yang besar-besar figure ni. Dan alhamdulillah lah, walaupun tak masuk WSM batch kedua ni lagi, saya dah trade lah. Dah start lah. Dah. Okay, alright. Satu lagi puan, satu tip saya nak bagi puan. Macam mana untuk puan Dina Talib dan juga untuk semua yang mendengar, okay, dan juga tim saya juga, macam mana kita nak capai 5 angka, satu lagi tips yang saya boleh bagi adalah is about your circle. Kalau kawan-kawan you dalam trade saham ni boleh buat sampai 5 angka dalam saham, lama-lama you pun terpaksa juga buat profit 5 angka dalam saham. So it's very important untuk kita berada dalam circle orang yang berjaya. Okay, dalam circle profit saham yang 5 angka sebab dia akan cabar minda kita untuk capai result yang sama juga. Kalau kita berjaya buat profit RM1,000 lah puan, tapi kawan-kawan kita trade saham buat profit RM200 je, lama-lama kita akan turun ke bawah juga. Okay, so bila kita ada circle orang yang betul-betul fokus dapatkan profit 4 angka ke 5 angka, kita pun memang akan biasa dapat profit 4 ke 5 angka. So itu adalah saya rasa dia akan membentuk ataupun mencapaikan result kita dengan lebih cepat lagi lah. Macam tu, okay? InsyaAllah lah saya akan berada di batch kedua WSM. InsyaAllah puan. Okay, alright. So nanti kita akan start kita punya Facebook group. Kita akan start pada 1 Januari nanti, 1 atau 2 Januari. Kemudian kita dah start video-video live, kita akan start dekat dalam tu untuk persediaan intensif program kita selama 3 bulan. Lepas tu kita akan start first weekly live coaching kita pada 17 Januari. Okay, jadi insyaAllah puan, semoga kita dipermudahkan urusan semua. Okay, dan kita ready lah untuk 2021 yang lebih gemilang lagi insyaAllah. Okay? Puan doakan saya berjaya ya. InsyaAllah puan, saya doa sentiasa. Semua student saya doakan melihat kejayaan melihat kejayaan student-student saya sebenarnya adalah keseronokan bagi saya. Okay, dan saya nak tengok lebih ramai lagi orang boleh jana wang dari pasaran saham dekat Bursa Malaysia, boleh keluar daripada masalah kewangan yang dihadapi,
boleh achieve financial freedom, boleh belanja family dia nak makan apa. Alright, so insyaAllah kita akan usaha yang terbaik. Okay, dan insyaAllah dengan komitmen student-student, insyaAllah kita akan tengok kejayaan daripada student-student kita. Okay, so insyaAllah Puan jangan berhenti, Puan teruskan. Okay, tak kisah apa sahaja situasi kita, kat mana sahaja kita, apa dugaan cabaran hidup kita, yang penting kita teruskan. Okay, dan jangan give up dalam along the way. Okay, boleh Puan? Terima kasih banyak Tuan. Saya Okay, dengarlah sama-sama. nasihat Tuan. Okay, sama-sama Puan. Okay, alright. So, saya rasa itu sahaja kot untuk sesi dengan saya. Boleh Puan? Okey, terima kasih banyak Tuan. Jazakallahu khair. Okay, terima kasih banyak Puan. Okay, kita kembali kepada studio kita untuk bersama dengan Cik Wani. Assalamualaikum. Okay, hai. Anda masih lagi bersama dengan saya. Saya sebenarnya dekat belakang tapi saya mendengar baik-baik setiap detik yang disampaikan oleh Puan Dina dan juga Tuan Nizam. Dua-dua ni pun berjaya dan kita nak contoh mereka yang berjaya ni, okay? So sebenarnya Puan Dina, sedar tak sedar hampir 1 jam setengah, 1 jam lebih sikit kita bersiaran, okay? Banyak lagi sebenarnya soalan yang saya nak tanya, yang saya nak orang kena ajukan untuk Puan Dina sendiri, okey? InsyaAllah jika ada kelapangan nanti kita akan panggil Puan Dina semula, mungkin next dalam segmen lain ke, since Puan Dina pun buat keputusan untuk berada dalam circle Warren Secret Saham Masri, untuk join Warren, untuk belajar trade counter Warren, profitnya lebih pantas, profitnya lebih double kan, okey? So sebelum saya hantar Puan Dina pulang, saya nak quotes of the day daripada Puan Dina, okay? So Puan Dina kena standby quotes of the day. Jadi apakah quotes of the day daripada Puan Dina Talib sendiri? Tengah Yang fikir. itu saya tak fikir pula ya. Tapi apa yang saya selalu ucapkan kepada anak-anak saya adalah how you do anything is how you do everything. Maksudnya apa yang cara kita buat tu, kalau kita nak berjaya, kita akan terus cuba buat untuk jadi berjaya every time. Maknanya bukan sekali je berjaya lepas tu kita rasa malas nak buat. Tak begitu. Betul? How you Okay, do so anything is how you do is how you do everything. Saya ingat. Okay, so nanti kita keluarkan poster quotes daripada Puan Dina sendiri. Okay, so sebelum kita pulang, hantar Puan Dina pulang, kita nak berganjak kepada tahun 2021 sebenarnya, okay? So apakah ucapan tahun baru Puan Dina sendiri dan juga harapan Puan Dina sendiri? Untuk tahun baru ni saya harap lebih ramai rakan-rakan di luar sana yang akan terbuka untuk mendalami ilmu pelaburan saham. Sebab ini salah satu cara yang kita tahu boleh menjana pendapatan tambahan, malah pendapatan utama pun boleh, insya-Allah. Okay, so itulah dia kata-kata daripada Puan Dina dan juga ucapan tahun baru daripada Puan Dina. Okay, so sebelum kita hantar Puan Dina, saya nak ucapkan terima kasih kerana Puan Dina sudi luangkan masa bersama dengan Saham Masri dalam segmen Saham Mastermind Session, dan kami sentiasa doakan Puan Dina semoga terus berjaya dan terus committed dalam aktiviti trade saham. Puan Dina pun akan upgrade ilmu Puan Dina dan insyaAllah kita akan showcase lah Puan Dina punya result dalam Warren, dan insyaAllah Puan Dina pun boleh capai 5 angka macam yang Puan Dina katakan. Okay, so live session SMS pada hari ini merupakan satu kenangan supaya Puan Dina boleh ingat. Nanti kalau Puan Dina dah buat 5 angka profit daripada counter Warren, Puan Dina ingat, masa SMS penutup tahun 2020 saya pernah cakap saya nak buat 5 angka dan finally saya boleh buat 5 angka. Okay, so jadi ini sebagai kenangan untuk Puan Dina supaya Puan Dina sentiasa nampak bahawa kalau kita nak berjaya, kita buat dengan betul, insyaAllah kita pun boleh berjaya. Okay, so terima kasih Puan Dina kerana sudi luangkan masa. Terima kasih Wani menjemput saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh say bye-bye dekat kamera sekali.